Kakak, kakak, ambil spek mama sat. Mama tak nampak ah. Mama buat live tak nampak. Tolong ambil spek mama. Atas meja. Atas meja, meja. Kakak, ambil spek mama sat. Mama tak nampak. Ha? Buat live tak nampak. Dekat ni, atas meja tu. Meja laptop. Ada tak kakak? Kakak, ambil spek mama kan? Tak nampak. Buat live tak nampak. Lagi orang ni mama tak nampak. Meja. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jom kita masuk dulu. Apa khabar semua? Selamat petang semua. Dah 6.30 dah. Terlambat buat live. Okey. Sajalah petang-petang ni nak bersembang. Nak bersembang dengan geng sahabat-sahabat FB ya. Apa khabar Apa khabar petang ni? Okey ke? Semangat ke dok? Ataupun balik daripada kerja rehat? Ataupun musim-musim COVID ni ambil cuti duduk di rumah dulu? Atau macam mana? Okey. Jom kita masuk dulu, kita sembang-sembang. Sajalah. Nak tengok pasal apa kita rasa down sangat ni. Kan? Duk heran juga kenapalah kita selalu rasa down. Kan? Mungkin sebab kita kadang-kadang kita rasa macam benda buat benda yang sama. Kan? Bila kita buat benda yang sama, kita rasa macam kita cemuih. Cemuih. Orang Kedah kata cemuih. Tahu ke no maksud cemuih tu? Orang maksud dia kita cepat jemu Kita cepat jemu. Itu orang Kedah kata cemuih. Cepat cemuih lah. Kalau buat sesuatu tu, sebab tu kita boleh jadi macam semangat kurang. No? Okey. Antara punca-punca dia sebab apa? Sebab dia kita mungkin salah satu kita rasa buat kita down tu, mungkin kita selalu berjumpa dengan orang yang orang yang bercakap negatif. Bila kita jumpa orang yang cakap negatif, ataupun kita tengok dalam FB orang yang suka bercakap ataupun tulis perkataan-perkataan yang negatif yang membuatkan kita jadi rasa tak ada semangat ataupun jadi down. Sebab tu kita rasa macam hari ni semangat je tak ada semangat. Sebab apa? Ataupun hari Isnin ada segan nak pergi kerja. Mungkinlah kita kadang-kadang kita rasa macam cemuih dah hari kita buat benda yang sama. Mungkin sebab tu. Jadi buat kata macam kita tak ada semangat hari ni. Satu lagi ataupun tekanan hidup ataupun beban hidup buat kita jadi macam tak ada semangat. Aku daripada dulu sampai lah tak habis-habis dengan benda yang sama, masalah yang sama. Sampai bila pun macam tak habis dah kerja tu, benda tu. Mungkin kita rasa tekanan kita hidup kita tu, kita buat rasa macam kita jadi tak ada semangat dah. Mungkin ada cerita pengalaman hidup dia yang macam tu yang membuatkan dia rasa macam hidup aku ni daripada dulu sampai lah tak ada berubah pun. Mungkin macam tu yang buat dia rasa macam down, dia rasa tak ada semangat dah. Macam hidup dia tu daripada dia lahir sampai dia dah nikah, dia dah beranak pinak dah sampai ketua, dia rasa macam nasib dia Allah dah letak dah macam tu. Mungkin dah dia jadi macam semangat dia hilang kan. Lepas tu mungkin dia suka ataupun bila dia rasa dia hilang dia semangat tu, mungkin sebab dia suka duduk sorang-sorang. Dia asingkan diri, dia merendah diri. Dia tengok orang lain berjaya, aku tak boleh berjaya sebab aku dah memang Allah letak dah macam ni. Jadi dia pun rasa macam malu, dia duduk sorang-sorang dia asingkan diri dia. Macam itulah yang kita nampak lah. Kita nampak sebab kita macam akak properti pun kita selalu juga, walaupun akak properti ni bukan pakar motivasi,
kita berjumpa dengan orang-orang yang macam tu, kita kena selalu sentiasa bagi semangat kat dia. Tak kata dekat akak property, dekat orang akak property sendiri pun kadang-kadang rasa down. Macam mana kita nak buat nanti? Nanti kita tengok. Kita kena berkawan dengan orang, kita kena selalu berjumpa dengan orang yang positif. Kalau kita duduk seorang-seorang tu, kita memanglah macam-macam lah fikiran tu. Semua benda yang tak elok lah. Sebab apa? Sebab syaitan tu dia suka lah benda tu kan. Dia buatkan bagi kita down. Dia suruh bagi kita duduk seorang-seorang kan. Dia tak suka kita ni bersembang, berkawan dengan orang yang positif. Lepas tu yang tekanan-tekanan hidup tu dia lagi seronok lah. Sebab kita tak mau nak keluar daripada beban hidup tu. Kita tak mau keluar daripada kesusahan tu. Kita masih duduk yang tempat yang sama. Sebab anggap kata yang tu adalah nasib dia. Okay. Lepas tu sebab apa dia rasa down? Sebab dia kurang motivasi. Kurang motivasi tu maksud dia bila dia tak maulah dengar ataupun bila buka FB dia tengok orang yang bercerita pasal benda-benda yang tak elok. Bab-bab yang orang bagi kata semangat tu dia rasa tak rasa pun nak baca. Ataupun setiap hari tu dia tak mau ni masukkan energi yang positif dalam diri dia. Jadi dia kena selalu masuk energi positif dalam diri dia tu. Kalau dia rasa down tu, sentiasalah baca-baca buku berkenaan dengan motivasi ataupun dengar ustaz-ustaz ataupun dengar dengar pakar-pakar motivasi yang selalu bagi kata semangat kat kita. InsyaAllah yang tu adalah satu orang panggil apa? Satu enjin ataupun satu bagi yang minyak untuk kekuatan energi. Macam dengan kereta lah. Kereta tak ada minyak tak berjalan lah. Macam tu lah kita orang, kalau kita tak ada motivasi dalam diri kita, insyaAllah kita tak kita akan jadi down. Sebab tu sentiasa kita top up ilmu ke, kita top up motivasi dalam diri, insyaAllah akan lebih berjaya. Macam tu Okay. Lepas tu kita yang jadi down tu sebab kita selalu berprasangka buruk dekat orang. Orang ni tak kena, semua serba tak kena. Kita saja bajet bagus. Maksud dia macam itulah. Kan bila kita bajet bagus, kita rasa orang apa yang orang buat tu semua tak betul lah. Kita seorang je yang betul kat dunia ni. Macam itulah yang membuatkan kita rasa kita betul semua. Bila orang menjauhkan diri tu, kita pun jadi down. Sebab itulah yang membuatkan kita rasa semangat kita jadi hilang. Lepas tu mungkin salah satu dia mungkin pengalaman hidup dia membuatkan dia rasa macam kan kehidupan dia daripada dulu sampailah tak pernah senang. Semua susah je, semua masalah yang Allah bagi. Bagi dia anggap macam tu. Jadi salah fahaman tu sebab kita kena ubah diri kita, baru Allah akan ubah diri kita. Jadi kalau kita masih duduk tempat yang sama, takut yang sama dan tak rasa pun nak ubah, push diri untuk berubah, insyaAllah kita masih dalam keadaan yang tak berubah lah, duduk macam tu lah. Okay, mungkin salah satu juga bisnes dia down dah dulu pengalaman dulu, bisnes dia dah pernah jatuh. Bila pernah jatuh dia pun rasa down, macam tak mau buat dah. Yang tu pengalaman yang akak property pun saya sendiri dulu memang dah alami dah semua tu. Bisnes jatuh, apa lagi kita jadi berprasangka buruk, kita rasa macam stres, kita rasa tension, kita nak duduk seorang-seorang, semua dah rasa yang tu. Okay, macam mana nak atasi dia? Macam mana kita nak atasi dia? Kita kena rajin baca Quran. Solat tu memang dah wajib dah. Dah memang disuruh dah. Dah wajib memang kena solat 5 waktu. Tapi kita rajinlah baca Quran. Baca Quran setiap kali kalau kita ada masa terluang, kita bacalah Quran sehari. Setiap kali lepas zuhur baca 1 muka surat ataupun 2 muka surat. Tiap kali waktu pun boleh, ataupun malam lepas maghrib tu kita bacalah. Tiap-tiap hari, sebab kita tak boleh tinggal Al-Quran ni kalau kita tinggal Quran akan tinggal kita selama 4 hari. Jadi kita carilah masa, carilah peluang untuk kita baca tiap-tiap hari Al-Quran tu. Ni saya bukan ustazah. Saya cuma cerita apa yang saya dengar, apa yang ustazah bagi tahu. Jadi kita rajin-rajinlah baca Quran. InsyaAllah Allah dekat dengan kita sebab kita berkawan dengan Al-Quran. Okay?
Lepas tu rajin dengan motivasi. No. Okey, yang tadi tu bila kita baca Quran, beza tak bila baca Quran kuat dengan baca Quran dalam hati. Okey, apa yang membezakan ialah bila kita baca Quran kuat-kuat ni, keyakinan mai tu yang kita tak tahu nak cerita. Try baca Quran kuat-kuat. Ni bukan sekuat hati. Baca dengan melalui suara, bukan baca melalui hati. Baca suara bagi dengar. Contoh alif lam mim. Bukan baca dalam hati. Dalam hati siapa pun tak dengar. Tapi bila kita baca di luar dan kita bersuara dengan bacaan tu, insya-Allah keyakinan diri akan mai pelan-pelan. Tak percaya, cubalah. Amalkan selalu tiap-tiap hari baca dengan bersuara. Bukan baca dalam hati. Okey. Okay, dengar motivasi. Okey. Bila kita dengar motivasi hari-hari, down tu insya-Allah akan hilang. Cuba tengok. Tiap-tiap hari dengar down. Tiap-tiap hari dengar down pula dah. Tiap-tiap hari dengar motivasi. Walaupun kita duduk dalam kereta. Kita duduk dalam kereta daripada kita duduk buka FB. Tengok FB orang. Tengok orang duduk meroyan pun semua. Lebih baik kita buka dalam YouTube tu ada ya. Pakar-pakar motivasi yang bagi motivasi dekat kita. Tak kisahlah siapa pun. Sambil duduk dalam kereta tu sambil lah dengar. Bila kita dengar yang tu, kekuatan tu mai tanpa kita sedari. Sebab kita sentiasa kita top up aura positif dalam diri kita. Insya-Allah bila kita top up tu, aura kekuatan semangat tu akan mai. Kita boleh buat orang panggil apa? Energi yang luar biasa daripada biasa-biasa kita bertindak buat kerja. Jadi bila kita dengar motivasi tu, kita simpan dalam kepala otak, insya-Allah kita jadi kekuatan tu jadi lain. Tak percaya, cuba tengok. Sambil kita sapu-sampah macam suri-suri rumah yang sambil sapu sampah sambil masak, daripada kita duduk dengar radio kan. Contoh dengar radio. Kita dengarlah motivasi tu. Bila kita dengar motivasi tu, insya-Allah kekuatan dalam diri kita tu akan ada. Semangat tu jadi lain. Tak percaya, cuba tengok sekali. Esok bila kita cuba sekali, kita nak lagi. Kita nak dengar lagi. Kita nak dengar hari-hari, kita akan dengar motivasi tu, kita jadi seronok. Sebab aura positif tu dah masuk dalam diri kita. Kita tak sempat pun nak membicarakan hal orang lain. Kita tak sempat pun nak fikir masalah negara ke politik ke apa ke. Yang kita fikir adalah kita nak perbaiki diri kita. Dan kalau kita tak buat semua tu, kita duk sibuk sempat tengok hal orang. Tengok FB orang apa semua. Daripada tengok FB orang, baik kita tengok FB yang berkaitan dengan motivasi. Memang seronok. InsyaAllah dia akan mai. Bila mai tu kita akan jadi positif. Tenaga yang luar biasa tu akan mai dekat diri kita. Okay? Kita berfikir yang positif dan kita berkawan dengan orang yang positif. Yang tu memang kena ada dalam kita ni setiap ni. Sebab kita bila kita nak berjaya ni, kita kena kawan dengan orang yang baik lah. Kalau orang tu yang sentiasa ada masalah, sentiasa duk mencerita keburukan orang, sentiasa ambil tahu hal orang, jadi kita pun jadi terikut. Lah ni kita cari orang yang boleh bimbing kita, orang yang berjaya, yang boleh ajak kita ke arah ke jalan kebaikan. Yang tu yang kita berkawan. Kita tunjuk, kita minta dia tunjuk ajak macam mana nak bagi berjaya macam orang yang orang lain berjaya. Yang tu yang kita kena bagi kekuatan kat diri kita tu. Okey. Cari income yang boleh bina income dengan banyak. Maksudnya kalau ada bisnes kita ni 2-3 ringgit saja untung, kita cari bisnes yang boleh buat bagi income tinggi. Sana. Hello. Ya, saya. Okey, sir. Boleh WhatsApp saya sebab saya dah tengah live. Ya. Okey, bye. Okey. Kita cari income, kita cari bisnes yang boleh buat income yang dengan cepat lebih, yang dapat keuntungan lebih cepat. Kalau kita cari income yang lebih kurang untung dalam 2-3 ringgit, mungkin kita jadi down sebab keperluan kita 2-3 ringgit tu bagi kita
Sebab kita mungkin cita rasa kita tinggi. Kita nak yang lebih lagi. Bila kita nak lebih lagi untung setakat RM4, mungkin tak boleh buat kita pergi lebih jauh. Mungkin boleh pergi tapi mungkin ambil masa. Bila ambil masa, sebab tu kita jadi down. Sebab aku buat hari-hari benda yang sama je aku dapat. Jadi kita cuba cari income yang boleh bina income yang daripada ringgit-ringgit tu ke lebih lagi. Sebab itu cerita pengalaman daripada saya sendiri. Sebab saya sendiri dulu pun memang bisnes yang orang panggil apa, income yang RM3, RM4 punya untung. Satu barang RM3, RM4. Tapi bila kita buat lama-lama, kita rasa macam sampai bila ni? Maksud dia sampai bila nak kaya, kalau ayat yang terus terang punya lah. Tapi bila kita fikir sampai bila kita nak sedekah dekat orang yang lebih lagi. Maksudnya dulu kita sedekah dekat masjid RM2-3. Mungkin kita nak pergi sekali lagi, lebih pada itu bila kita dapat income banyak, kita nak sedekah lebih lagi. Mungkin RM50, mungkin RM100. Sampai bila aku nak sedekah dekat masjid, ataupun dekat orang RM3, RM4 saja. Sebab tu, bila kita push diri kita untuk nak income yang lebih lagi, kita kena cari yang nampak kata benda tu boleh pergi jauh. Setakat kata income yang RM3, RM4 tu, apakah motivasi kata lebih baik kita bekerja dengan orang. Yang tu yang saya belajar lah. Okey, jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Yang tu semestinya sudahlah. Memang semestinya. Maknanya kalau kita semayang tu, solat tu memang wajib dah. Lepas tu kalau kita ada sunat-sunat lain, duha ke, baca Quran ke, sedekah, dengan bila kita jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, insya-Allah Allah pelihara kita hubungan kita dengan sesama manusia, kan. Yang itulah. Okey, yang tu boleh boleh tengok motivasi ataupun ceramah-ceramah daripada ustaz ataupun ustazah. Sebab yang tu dia lebih kepada bab agama. Jadi macam saya bukan ustazah. Kita lebih kepada cerita pengalaman hidup yang kita pernah alami dulu dan sekarang. Beza tu ada banyak jugalah. Lepas tu kita berkawan dengan orang berjaya. Last sekali berkawan dengan orang berjaya. Mestilah, sebab kita bila duduk orang berjaya ni, maksudnya orang yang sentiasa berfikiran positif dan hari-hari dia topak semangat, dia topak ilmu dia untuk bina kejayaan dia. Mungkin dia ada matlamat dia. Macam saya kata dari tadi, dia daripada asal mula-mula tu dia bayar RM1, RM2 je sedekah, bukan bayar sedekah RM2-3 je kat masjid. Tapi dia ada matlamat dia, lepas ni dia nak bantu lebih baik lagi. Mungkin dulu dia boleh bagi RM5 je kat orang nak sedekah. Tapi lepas ni mungkin dia nak bagi lagi banyak. Tu mungkin dia ada matlamat dia. Sebab niat kita tu nak kaya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain sama. Jadi kita positifkan diri kita. Kita bukan orang panggil apa? Kita bukan tak boleh buat. Tapi sebenarnya kita yang letakkan diri kita di dalam circle tu. Bila kita letak diri kita yang hak pun negatif, negatif lah yang dapat daripada diri kita. Contohnya kita kata, aku tak boleh buat lah, benda ni susah lah. Memang takkan boleh lah, sebab kita yang letak kelemahan tu dekat diri kita. Kita sendiri letak, sebab orang lain tak letak pun. Yang letak tu adalah diri kita sendiri. Yang tu yang kita kena ubah. Jadi di sini akak properti ada satu peluang untuk hampa semua. Kok lah hampa rasa selama ni nak duduk bina income sebulan RM1,000 ataupun RM500 je sebulan. Jadi akak properti ada satu peluang untuk hampa nak ubah diri. Kok lah hampa nak ubah diri hampa, nak tukar bidang ke. Sebab daripada yang income 1K tu, akak properti boleh ubah hampa bagi jadi 10K yang pertama. Tapi atas kehendak dan kemahuan hampa lah. Kalau hampa tu semangat pun tak ada apa-apa, kita tak boleh nak tolong. Sebab tu akak properti reset minda hampa dulu ke arah yang positif. Nak jadi orang yang berjaya, kita kena ada kekuatan tu, ada energi. Sebab tu akak properti tak cerita direct. Bila kita cerita direct, mungkin hampa semua tak
tak nampak peluang tu. Nampaknya aku tak boleh. Tapi bila dengar dulu confident tu mesti kena ada, insya-Allah. Yang lain-lain tu jangan risau. Akak property boleh bantu hampa untuk capai semua tu. Tapi kita nak energi tu lah. Jangan main-main masuk, duduk tunggu je. Tunggu orang suap masuk dia macam tu. Sebab kita ni dalam perniagaan tanah ni umpama bisnes. Kalau kita duduk saja tak dapat apalah. Kita kena bergerak pantas. Bergerak pantas barulah hasilnya tu ada. Jadi kalau kata yang berminat untuk jadi perniagaan tanah, boleh akak property bantu hampa. Ataupun kepada yang nak jual rumah ataupun nak beli rumah, akak property ada tim sebanyak 200 orang akan bantu untuk settlekan jual beli rumah tu. Tolong settlekan, tolong jual sampai dapat pembeli. Jangan risau sebab kita ada tim yang ramai. Tim kita dekat 300 orang, kita boleh bantu uruskan. Dan siapa yang nak beli rumah pun kita ada senarai-senarai dalam, macam contoh dalam page ni, setiap hari akak property sentiasa update rumah untuk dijual. Jadi tak perlu rasa macam takut ke apa ke, sebab semua ni kami akan ajak hampa semua. Macam mana nak bina income, macam mana, okey contoh kata pembeli dia nak beli rumah, macam mana nak settlekan pun kita ajak semua tu. InsyaAllah. Okey, pukul 7 dah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dari masa ke semasa. Setakat tu saja, jangan lupa like dengan share. Kok-kok lah ada orang yang ni dengar yang ni, tonton yang ni, dia akan rasa energi dia tu naik balik. Yang sebelum ni dah rasa down tu, bila dia dengar akak property cakap tu, mungkin dia rasa satu semangat baru untuk dia. Minta tolong share dekat kawan-kawan. Okey, setakat tu saja insya-Allah. Pukul 7 dah. Nanti kita akan jumpa lagi nah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye hampa.